Hakimi pun tak masuk. Tadi masa maths je orang ada tak? Maths tadi ada berapa orang UM? Kelas maths tadi ada berapa orang? Above 20. Below 20. Below 20. Sekarang kita 20 pun tak dapat ni. Mana yang lain? Ni Mazrin, korang ada grup membawang kan? Cuba cakap kat situ. Suruh masuk kelas bio. Dah, bagi tahu dah. Dah, okay. Alright, thank you. Alright, so Hafiz, tolong baca doa bagi saya punya hati cool sikit. Saya tengah panas ni. Okay, baca Al-Fatihah dulu and then baru baca doa. Okay, teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi saya cool dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amru wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Okay, amin. Alhamdulillah. Alright, tak apalah. Okay, sometimes saya pun kena pandai pujuk hati saya kan. Ada 17 orang je masuk. Yang tak nak masuk tu benda tu luar kawal hati orang ni kan. So kita tak boleh nak control. So basically saya just fokus je energi saya dekat orang yang nak belajar. Okay, cuma saya berharap yang tak masuk ni janganlah buat satu statement yang nanti tahun depan saya bagi tahu awak. Ingatkan kawan awak. Jangan kalau ada buat satu statement ni jangan buat depan saya. Kalau memang depan saya memang teruk korang kena. Jangan korang buat ada satu statement kata 5 tahun depan masa nak ambil SPM. Sebenarnya cikgu saya tak boleh skor bio ni sebab saya tak minat. Sampai ada siapa-siapa yang cakap depan saya cakap pasal tak minat, korang siap lah dengan saya. Sebab saya fikir macam ni. Orang yang start dengan tak minat tu sebenarnya korang tak pernah cuba nak belajar pun. So pesan dekat diorang tahun depan sampai diorang teruk bio, jangan buat statement depan saya kata awak tak boleh nak skor bio sebab tak minat, sebab bio ni macam subjek macam cokia, membaca macam tu kan. Jangan buat statement tu depan saya. Kalau korang nak buat statement tu belakang saya. Sebab saya rasa kadang-kadang korang ada budak umur 16 tahun, 17 tahun, dia orang fikir macam dia orang jadi perasaan. Macam cikgu ni tak ada perasaan. And then dia orang fikir macam dunia tu berputar dekat dia orang je, macam kita ni tak ada perasaan. So basically saya tak cakap cikgu perfect. Ada je cikgu yang memang maksud saya manusia kan, tapi saya rasa saya dah banyak bagi muka kat awak tau. So basically sampai ada statement tu depan saya korang buat macam tu, korang siap lah. So basically saya dah bagi amaran. So tahun depan masa saya jumpa sampai korang tak boleh skor bio, korang buat statement macam tu, baik korang jangan buat statement tu, baik korang terus drop bio. Okay, yang ni saya recording, so korang kawan korang tengok. So siapa yang rasa bio korang dah tak boleh nak bawa, jangan buat statement depan saya, kata saya tak minat bio, saya tak nak jadi doktor whatsoever. Okay, kalau nak buat statement tu, buat statement belakang saya. Okay, now saya nak ulangkan lagi sekali tau, saya nak ingatkan lagi sekali sebab sometimes biasalah kita manusia ni lupa kan. Sebenarnya, you guys belajar STEM, korang belajar bio, kimia, fizik, maths. Korang belajar ni, walaupun korang kata korang rasa macam belajar ni kan, korang rasa macam alah cikgu, belajar maths, bukannya kita guna pergi kedai pun, bukannya pakai maths whatsoever. Sebenarnya, you guys belajar, korang ni belajar sebenarnya adalah untuk polish your mind tau, to sharpen your mind. Untuk belajar macam mana berfikir secara critical thinking. Senang kata macam ni, korang belajar tapi kadang-kadang korang tak tahu apa tujuan korang belajar. So saya ingatkan lagi sekali tau. Kenapa korang digalakkan ambil STEM? Ya betul, tak ada depan saya ni akan ambil bio. Ya betul, korang rasa macam bio ni subjek yang dry. Ya betul, korang rasa korang pergi pasar tak pakai maths, okay, ataupun korang pergi kedai korang tak pakai kimia. Which is true, tapi tak semua benda yang korang belajar tu dia benda yang tersurat tau. Benda yang korang nampak. Dia banyak yang tersirat. Maksud saya sebenarnya kenapa korang bio, kenapa korang kelas opsi, kelas UM digalakkan ambil STEM, sebenarnya kita nak ajar ramai orang berfikir secara kritikal. Maksudnya critical thinking. Apakah itu critical thinking? Critical thinking ni adalah satu proses
Bila awak ada masalah in the future, nanti awak masuk U, awak dah kahwin, awak jadi parents, awak bekerja, awak ada critical thinking yang bagus. Maksudnya, jika nanti in the future, awak ada masalah dalam hidup, awak tahu macam mana nak solve the problem. You know the way out. Okay, macam mana kita nak ada critical thinking tu, kita kena selalu practice lah, kita kena selalu polish. Macam mana kita nak polish kita punya critical thinking? Dengan cara korang buat semua kerja yang cikgu bagi. Ya, kadang-kadang korang rasa apalah aku belajar ni kan, apa benda ni maths ni, apa benda kimia ni, apa benda bio. Tapi sebenarnya korang selalu lupa yang masa korang buat homework, masa korang belajar, sebenarnya korang tengah polish korang punya kepala. Your mind, korang tengah polish macam mana nak selesaikan masalah. So bila lah korang buat homework kan, macam korang buat maths, korang buat maths, korang settlekan masalah tu, kan korang happy. Dan satu lagi sebenarnya secara korang tak sedar, korang sharpen your critical thinking. Kalau korang ada critical thinking yang bagus, okay, insyaAllah in the future survival awak tinggi. Senang kata kesimpulannya, jika korang belajar aliran STEM, korang diberi exposure, belajar, sharpen your mind, maksudnya awak menggunakan critical thinking. Critical thinking ni bila awak akan guna? Bila nanti in the future korang ada masalah. Korang belajar, korang macam saya cakap tadi lah, korang kerja. So basically dalam dunia pekerjaan dekat luar ni nanti bukan sahaja dia cari orang A banyak, A plus banyak. Bukan. Orang dunia pekerjaan sekarang dia nak cari orang yang ada critical thinking. Dia bagi satu job kat awak. Awak tahu nak settlekan macam mana. Awak tahu tak, kalau awak kerja, awak punya bos akan bagi awak satu job. Bos tu just bagi macam tu, korang pandai-pandai settle. Macam NMAS, dia bagi satu masalah, pandai-pandai settle. Awak ingat ada orang kisah ke kalau dunia sebenar real world? Kalau korang tak perform, dia orang pecat. Life is hard, life is difficult. What type of difficult yang awak nak? Maksud saya, memang hidup ni susah. Siapa cakap hidup ni senang? Hidup memang susah, tapi jenis susah yang macam mana yang awak nak? Susah yang nanti 5 years from now, bila awak reflect, awak rasa berbaloi tak? Atau 5 years from now, bila awak reflect balik jumpa kawan awak rasa menyesal tak? Apa benda lah yang aku buat masa zaman 2021, masa aku tingkatan 5 tingkatan 4? Okay, masa tu benda yang sangat berharga. So saya ulang, saya terima kasih kepada yang masuk. Saya minta maaf, saya rasa tak sepatutnya korang kena tazkirah saya. Tapi saya recording kan, nanti kawan awak tengok. So kalau lah tiba-tiba awak rasa dalam hidup awak ni kan, awak rasa memang down sebab kita akan jumpa tahun depan. Awak fikir macam apa benda lah aku buat dengan homework ni. Kenapa lah aku kena buat homework? Kenapa lah aku kena buat ni semua? Kenapa lah aku kena menulis? Why should I write? Why should I do homework? Kenapa aku kena masuk kelas? Again, sebenarnya korang masuk kelas adalah to polish your mind for your critical thinking. And satu lagi, how to sharpen your mind ni, dia adalah learning process. Korang takkan lahir terus-terus korang ada critical thinking yang bagus. So macam mana nak dapat critical thinking yang bagus adalah dengan awak join kelas, dengan buat homework, dengan buat latihan. Ramai orang kata apalah guna homework. Sweden tu tak ada homework pun. Come on lah, maksud saya Sweden is Sweden. Kita nampak, biasa kita akan nampak tempat orang tu dia punya what they call, dia punya house tu is lebih green tau, lebih bagus sebab kita selalu nampak yang baik. Tapi diorang pun ada diorang punya struggle. So basically bila saya bagi kerja apa buat, walaupun awak rasa benda tu macam it doesn't make sense for you, tapi percayalah sebenarnya apa-apa cikgu bagi tu sebenarnya dia nak polish your critical thinking. So ingat, belajar tu is a learning process. Dia adalah proses. Belajar ni bukan semata-mata untuk grade sahaja. Sebenarnya belajar ni, hari ni korang belajar to make a better version of yourself for tomorrow. So basically maybe you guys muda, sometimes korang lupa. Korang just ingat alah tak apa, nanti buka sekolah nanti aku pandai lah. Maksudnya korang rasa macam belajar tu everything is about A. Belajar tu everything is about korang akan dapat SP yang bagus, A yang bagus. Tapi kalau korang dapat A yang bagus tapi korang tak ada critical thinking, nanti bila korang kerja, korang susah. Okay, so just ingat je, dan saya rasa is okay, memang biasalah dalam hidup kita ni, biasalah kita ada naik turun. Biasalah, saya pun ada zaman down. Ni tengah zaman meroyan lah ni kan. So zaman down. So basically bila kita down, macam saya pun rasa macam panas juga ni. Bila kita down, so janganlah down lama-lama. Janganlah self-destruct.
merosakkan diri. Korang dah, wah hidup aku macam ni meratap. Apalah korang dapat? Asyik merungut, meratap. Yes, korang boleh merungut, korang boleh meratap, korang boleh marah, korang boleh geram, korang boleh stres. You allow to do that. Tapi lepas tu korang nak buat apa? What action yang korang nak buat? Okay, so saya just ingatkan hari ni korang belajar sebenarnya untuk sharpen your mind. Okay, awak tak nampak sekarang tapi percayalah kalau korang bersungguh-sungguh walaupun nanti korang tak banyak, kadang-kadang korang rasa life is unfair, korang belajar macam nak mati, korang tengok ada kawan awak yang makan tidur, kelas pun tak masuk, langsung tak masuk, lepas tu bila periksa markah dia cantik. Awak jangan rasa jealous kat dia. Tuhan tu maha adil. Serius saya cakap. Tuhan tu adil. Tuhan tu tak berlaku kejam lah kat hamba dia. Tak ada kejam. Even though awak rasa macam, bagus ni dapat A, tapi sebenarnya untuk orang yang macam kura-kura yang slow je ni kan, bila korang nanti kerja, bila korang masuk U, korang sambung belajar, bila korang jadi parents lah, jadi mak ayah, korang akan jadi parents pekerja yang terbaik untuk siapa-siapa yang dapat awak. Everybody will like you because of your attitude and effort. Orang dekat dunia luar ni sebenarnya dia tak adalah appreciate grade A. Dekat dunia luar yang sebenarnya apa yang dia orang appreciate, boss ke, somebody yang dekat dengan awak nanti in real world masa korang kerja, masa korang belajar dekat you, okay, korang buat kerja group work, sebenarnya yang dia orang pandang, yang dia orang appreciate adalah attitude and effort. So for those yang rasa down, korang macam belajar macam nak rak tapi kenapalah aku tak dapat A? Kenapalah aku dapat C? Kenapalah AMATS aku ngam-ngam? Jangan rasa sedih, don't be sad. So ingat, belajar tu is a learning process to make you a better first person and to sharpen your critical thinking. So basically nanti kalau korang kerja, saya bagi tahu awak kalau korang ada attitude yang bagus, sifat yang bagus, mana-mana bos akan suka awak. Tapi kalau korang pandai, tapi korang tak ada attitude yang bagus, tak ada effort, percayalah tak ada siapa nak kerja dengan awak. Okay? So carilah semangat tu. Alright, for those yang masuk kelas, thank you so much. Terima kasih sebab sudi mendengar saya punya bebelan. So kita teruskan. Alright. Mesti menyesal masuk kelas bio hari ni kan? Okay, now. So hari ni kita nak belajar pasal keimunan. So keimunan ni maksudnya adalah kebal. Sekejap Sementara tu sebab korang baru dengar bebelan Mardiana Jamaluddin, saya nak bagi something kat awak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta maaf tahu kalau you guys terasa. Saya minta maaf. Start session. Saya nak bagi satu games ni. Saya dah buat lama tapi hari Isnin hari tu saya tak sempat bagi kat awak. Apa? Dan. Sekejap dia nak masuk ke? Okay, admit. Okay, saya copy link. Sekejap saya nak share. Jom kita main ni dulu kejap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Enter. Sekejap, saya keluar dulu dari sini. Saya nak share screen. Korang cuba tengok ni apa tu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sekejap. Share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebenarnya tak tahu show sangat. Okay, korang cuba tekan klik tu. Klik dekat link tu. Korang boleh masuk tak dekat link tu. Lepas tu ambil dia punya tu. Dapat tak? Hide. Okay. Launch. Lepas tu. Macam mana? Subhanallah code. Time to climb. Continue. Ni port. Ni main code. Cikgu ni biasa rajin. Cikgu main rajin buat ni. Waiting for player. Okay, connected. So awak tengok ada code kat situ. Korang tekan. Dapat tak masuk? Sekejap Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap. Show caption. Sekejap. Okay, korang tekan nearport tu, buka dekat nearport tu, lepas tu korang masuk dia punya kod tu 2SG61, dapat tak? Waiting for player. Dapat tak? Ke tak dapat
Ke kena ni ada enter code, korang masuk kod. Ya, terima kasih Fast, thank you Fast. Masuk 2S G 6 I. Okey. Okay, so kita ada siapa ni? Wafiq, kita ada Faz, kita ada Mazrin, and then kita ada Seeking. Oh, okay. Lepas tu kita ada Adib, kita ada AA. Ni siapa? Korang memang betul lah cakap Cikgu Mai, ramai suka penguin. Ke kita tak dapat pilih? Dia yang bagi kita. Sekejap saya cuba. Tak ada. Ada berapa orang je ni? Line tak bagus kot. Time to clear. Oh, dia. Oh, okay. Right. So, character tu kita pilih Choose your character. Yup. Okay, lepas tu start. Tu katak tu saya, XX tu saya tapi saya tak main. Okay, so ada 9 orang. So ini je Yang lain semua tak masuk ke? Ni siapa? Adib dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, Jamin, Mazicing, okay boleh. Okay, so kita terus je lah sebab yang lain maybe line tak bagus kan. So kita teruskan untuk intro kelas hari ini. Okay, kita start. 3, 2, 1. Okay kan, apakah yang dimasukkan oleh keimunan? Teka je, keimunan ni maksudnya apa? Okay, keupayaan badan melawan penyakit ke apa? Okay, lepas tu, tak, Cikgu Madiana ni pun teruk juga. Okay. 3, 2, 1. Okey, berikut adalah sifat kulit yang membolehkan bertindak sebagai barisan pertahanan badan pertama yang berkesan kecuali perlindungan fizikal yang dapat menghalang kemasukan patogen, pH kulit yang berada antara 3 hingga 5, menyediakan persekitaran berakali. Kecuali ya. Slow sikit lah line. Next. Okay, teruskan. 3, 2, 1. Okey. Now, bagaimanakah sel fagosit bertindak memusnahkan patogen yang berjaya melepasi benteng barisan pertahanan badan yang pertama? Nak masuk sistem pertahanan badan yang kedua buat apa? Menjalani fagositosis dengan cara apa? Okey, mengepung, merangkap, mencerna, atau menelan, merangkap, mencerna, atau mengepung, menghalang atau mencerna. Okey, teruskan. 3, 2, 1, teruskan. Berikut adalah pernyataan benar mengenai antigen kecuali A. Protein yang dihasilkan oleh patogen, bahan asing yang berjaya memasuki badan, protein yang wujud di membran luar patogen. Soalan dia susah Masa saya buat tu saya rasa macam senang. Lepas tu bila saya dah buat ni rasa okay, not bad. 2, 1, pak. Jawapannya snap. Jawapannya adalah protein yang dihasilkan oleh patogen. Okay, apakah itu antibody? Antibody adalah apa? Antibody yang dihasilkan oleh siapa? Antibody siapa hasilkan? Monosit ke, limfosit ke atau neutrofil? Protein yang dihasilkan oleh, jawapannya ada 3. Monosit ke, neutrofil atau limfosit? Lima, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zecek. Congratulations. 3, 2, 1.
Okey, antara berikut yang manakah tindakan antibody yang menggumpalkan patogen bersama dan menjadikan patogen menjadi sasaran untuk dimusnahkan oleh sel limfosit. So, tindak balas mekanisme antibody kan ada a few. Ini peneutralan ke, pengaglutinan ke atau pemendakan. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, antara berikut yang manakah tindakan antibody yang menggumpalkan? Oh, belum. 3, 2, 1. Apakah nama mekanisme yang melibatkan antibody bergabung dengan antigen yang menyebabkan bakteria pecah dan terurai? Ini macam berani mati. Pengopsoninan ke, penguraian ke atau peneutralan? Typo kat situ. Right. Ha! Thank you. Thank you so much Mazicin. Lepas tu Tan Jamin. Lepas tu saya menipu kat situ. Okay, thank you so much. So, ini adalah dia punya intro untuk hari ini. Alhamdulillah. So, settle. Sekejap. Stop presenting. Okay, barulah nak masuk ke imunan. Right. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sekejap Oh, sekejap share screen. Sekejap. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. So, tadi kita dah belajar mengenai sistem pertahanan badan. Sistem pertahanan badan saya ulang lagi sekali, kita ada 3 jenis. Kita ada sistem pertahanan badan yang pertama, kita ada sistem pertahanan badan yang kedua dan satu lagi kita ada sistem pertahanan badan yang ketiga. Now, so bila sistem pertahanan badan yang ketiga, okay, macam ni tau. Hari ni dia ada kaitan dengan sistem pertahanan badan yang ketiga. Dalam sistem pertahanan, okay, sebelum tu saya ulang lagi sekali slow-slow. Pertahanan badan kita ada sistem pertahanan badan yang pertama, kita ada pertahanan badan kedua, pertahanan badan ketiga. Pertahanan badan yang pertama dia adalah pasif. Kenapa pasif? Ia tidak melibatkan sel darah putih langsung, dia just stain je. Macam pasif tu defensif. Dia tak melibatkan proses sel darah putih tu mencari antigen atau patogen. So dia pasif. So kalau sistem pertahanan badan pertama, dia ada 4, kita ada kulit, kita ada mekanisme pembekuan darah, dia ada rembesam mucus, dia ada HCl dan juga enzim lysozyme. Kalau sistem pertahanan badan kedua, kita dah kata dia sebagai aktif. Kenapa aktif? Sebab dia melibatkan sel fagosit. Sel fagosit ni adalah sel darah putih jenis neutrophil dan juga monosit. Satu lagi adalah macrophage. Monosit. Macrophage adalah sel darah putih yang besar. Okay, now dalam sistem pertahanan badan yang kedua kita kata aktif sebab sel fagosit ni dia aktif nak cari benda asing dalam badan tu untuk lawan. Sebab tu kita panggil dia sebagai aktif. Now, tapi dalam sistem pertahanan badan kedua aktif tetapi kita kenali dia sebagai tidak spesifik. Sistem pertahanan badan pertama juga sebenarnya adalah tidak spesifik. Apakah yang dimaksudkan sebagai spesifik? Spesifik ini bermaksudnya ia melibatkan antibody. Now, antibody ni sebenarnya kita nak cakap antibody ni spesifik sebab kalau contoh macam COVID-19 sekarang, antigen tu adalah COVID-19. Antibody dia adalah untuk antibody COVID-19. So maksudnya kalau antigen yang serang badan kita adalah antigen A, antibody yang musnahkan antigen A juga adalah antibody A. Sebab tu kita kata antibody ni sifatnya adalah spesifik. Sebab antibody A dia hanya boleh bertindak balas dengan antigen A. Hanya untuk sesuatu jenis penyakit je. Sebab tu dalam badan kita, senang kata sebab tu masa kita lahir dulu kan sampai 2 tahun, mak awak bawa awak pergi klinik nak cucuk vaksin tu.
ada banyak vaksin. Alah, vaksin tu MRRI, MRI. Ada satu lah, nanti saya tunjuk. Awak ada tak buku vaksin lagi untuk anak, untuk awak? Nanti saya tunjuk kalau anak saya ada lagi. Ada tu, tapi saya lupa. Kan awak ingat, kena cocok yang ni satu. Kalau cocok ni lepas ni demam whatsoever. So senang kata, banyak kena cocok vaksin masa awak umur daripada lahir sampailah 2 tahun. Kemudian bila perempuan, bila korang dah tingkatan 1, ada lagi cocok. Cocok dia adalah suntikan HPV. Pernah dengar tak perempuan kena ada suntikan vaksin HPV? Okay, oh yeah, thank you Afwan. Okay, HPV itu adalah untuk menghalang jika ada infection dekat bahagian, senang kata HPV itu adalah satu vaksin untuk mencegah perempuan daripada kena kanser. Kanser cervix, kanser dekat bahagian sistem peranakan lah. Sebab tu kita pakai vaksin. So senang kata, vaksin tu buat apa? Vaksin tu akan merangsang limfosit menghasilkan antibody. Now, saya nak cerita pasal kat sini. Sistem pertahanan badan ketiga, dia melibatkan limfosit menghasilkan antibody. How? Kenapa masuk? Thank you so much. Kalau tak masuk pun tak apa. Awak boleh tengok recording tau. Okay. Now, awak ingat limfosit akan menghasilkan antibody. Okay. Dekat sini hari ni kita nak belajar antibody perlu dihasilkan pada kepekatan tertentu. Awak hari tu baru cocok vaksin, hari tu ingat tak? Orang cocok vaksin tu kan? Lepas tu awak itu baru dos pertama kan? Korang akan suntik untuk dos kedua. Which is if I'm not mistaken, korang akan suntik dos kedua kat sekolah tau. Kat Dewan Rafulin. Which is 15 hari bulan kalau saya tak silap. Saya rasa suntikan kedua korang datang sekolah. Okay, now, so hari ni kita nak cerita pasal keimunan. Keimunan ni dia ada kaitan dengan sistem pertahanan badan kita yang ketiga. Tadi sistem pertahanan badan kita yang ketiga dia melibatkan antibody. Macam mana nak jadi kebal? Macam mana nak jadi imun? Nak jadi kebal, nak jadi imun adalah kepekatan antibody tu mesti tinggi. Melepasi aras keimunan. Senang kata, okay, dalam tajuk keimunan ini ia melibatkan penghasilan antibody. Allahu Akbar. Penghasilan antibody. Okay, penghasilan antibody. Tetapi penghasilan antibody ini mesti melepasi aras keimunan. Okay, kalau dia melepasi aras keimunan, barulah kita kata badan kita ada keupayaan badan melawan patogen. So, apakah yang dimasukkan sebagai keimunan? Keimunan adalah keupayaan badan melawan patogen dengan melibatkan antibody. So, saya ulang slow-slow. Apakah yang dimasukkan sebagai keimunan? Keimunan adalah keupayaan badan melawan serangan patogen. Keyword lagi paling penting, melibatkan antibody. So, awak tengok graf-graf ni, semuanya persamaannya antara graf-graf ni semua, kita ada graf A, kita ada graf B, kita ada graf C, kita ada graf D. Persamaan A, B, C dan D ni persamaannya, ia semua melibatkan penghasilan antibody. Okay, now, so hari ni kita nak cerita keimunan ni ada dua jenis tau. Satu adalah keimunan semula jadi, satu lagi adalah buatan. So, saya bagi awak satu tips tau. Kalaulah awak nampak sahaja perkataan tu adalah buatan, ia melibatkan suntikan. Kalau semula jadi, dia tidak melibatkan suntikan. Okay. Senang kata, dia ada maksud-maksud sendiri. Okay, kalau aktif ni maksudnya limfosit hasilkan antibody. Ini pun sama. Okey, vaksin ni, kat sini ada je perkataan aktif. Aktif ni sebenarnya ada maksudnya tersendiri. Kalau aktif maksudnya limfosit hasilkan antibody.
Kalau awak nampak perkataan pasif, dia ada maksud tau. Macam sistem peredaran darah terbuka. Atau sistem peredaran darah kita manusia kan sistem peredaran darah tertutup, ganda dua. Tertutup sebab selalu darah kita dalam salur darah. Ganda dua dimasukkan jantung tu ada 2 kali kena pump. So dia ada maksud dia sendiri. Kalau kita kata dia pasif, pasif sebenarnya merujuk kepada antibody dari luar. Ataupun limfosit tu tak hasilkan antibody. So antibody tu dari luar. Ini pun sama, antibody dari luar. So kesimpulannya, saya buat slow-slow tau. Kalau dalam buku teks awak, dia boleh pecah, ada 2 cara dia pecahkan keimunan ni. Dalam buku teks awak, dia pecahkan keimunan tu kepada 2, aktif dan pasif. Okay. Kalau yang dalam nota saya pecahkan kepada semula jadi dan juga buatan, sama je. Saya ambil yang ni sebab dia dalam satu kotak. Okay. Saya ulang slow-slow. Keimunan adalah keupayaan badan melawan patogen dengan melibatkan antibodi. Keimunan ada 2 jenis. Satu adalah keimunan semula jadi. Kedua adalah keimunan buatan. Kalau keimunan semula jadi, ia tidak melibatkan suntikan langsung. Okey, limfosit kita hasilkan antibodi sendiri. Okey, itu adalah semula jadi. Okey, kalau limfosit yalah limfosit hasilkan hasilkan antibodi. Sorry. Tak, kalau keimunan semula jadi, dia tidak melibatkan suntikan. Tu je. Kalau buatan, ia melibatkan suntikan. Kalaulah aktif, limfosit menghasilkan antibodi. Kalaulah pasif, antibodi dari luar. Now, saya ambil satu-satu je. Lihat je Bismillahirrahmanirrahim. Now, kalaulah kita kata tadi aktif, dia tidak melibatkan keimunan. Contohnya adalah awak baik daripada chicken pox. Awak pernah kena cacah berair tak? Yang cacah ni, chicken pox yang kalau orang tu biasanya kalau kena chicken pox, dia pergi ambil daun semambu, basuh dekat badan. Air apa saya tak ingat. Tak pernah. Okey, ada yang pernah? Pernah kan? Orang pernah tak orang cakap kalau awak kena chicken pox tu, cacah berair tu, awak kena sekali je seumur hidup? Pernah. Pernah. Okey. Right. So senang kata macam ni. Keimunan aktif ni adalah kita baik daripada jangkitan. Contoh, saya nak ambil satu, saya ambil contoh Afwan Afwan dengan Syazan Afwan hari tu positif COVID Okay, now kita nak cakap macam ni. Sebenarnya Afwan hari tu apa yang dia dapat lepas dia baik daripada COVID-19 adalah jenis keimunan semula jadi aktif. Nama dia. Sebabnya bila Afwan tu baik daripada COVID, sebenarnya dia ada dah antibody untuk COVID-19 tu, virus tu. Tapi saya nak bagi tahu masalah dengan virus COVID-19 ni. Virus ni asalnya memang COVID-19, dia boleh menjadi mutasi akan jadi lebih hebat. Okay. Sebab tu untuk COVID-19, walaupun korang macam saya nak cakap Afwan ni sebenarnya dia dah ada keimunan. Afwan ni sebenarnya dah ada keimunan. Keimunan. Jap. Afwan ni saya nak cakap dia dah ada keimunan semula jadi aktif. Okay. So kalau ikut logiknya, kalau COVID-19, virus yang sama tak Afwan? Virus yang sama attack awak takkan sakit. Tapi masalahnya dengan COVID-19, kenapa awak kena suntik juga Afwan? Disebabkan COVID-19 ni adalah satu virus, dia bermutasi sangat cepat. It's very rapidly. Yang kita ada varian Delta, varian apa benda tu kan. So senang kata awak kena suntik dengan vaksin juga sebab kita takut jika ada varian yang lebih hebat daripada itu. Tetapi kalau ikut logik, Afwan sebenarnya dah ada keimunan semula jadi aktif untuk COVID-19 virus tu lah, spesies yang itulah. Sebab tu orang kata kalau orang kena chicken pox, senang kata dia tak boleh kena lagi sekali sebab badan dia dah ada antibody melawan penyakit tu. So itu yang kita masukkan sebagai keimunan semula jadi aktif. Maksudnya kita dapat keimunan tu daripada jangkitan. Senang kata macam ni tau. Kali pertama Afwan kan yang dia kena COVID-19, Afwan kan dia ada simptom.
masa tu badan dia, limfosit dia baru pertama kali hasilkan antibody. Okay, so bila first time menghasilkan antibody, it takes time tau. Antibody tu, dia nak shoot tinggi. Tapi bila kali kedua, virus yang sama tu attack badan Afwan, badan kita, sel darah putih kita ada memory tau. Walaupun baru masuk satu, tak. Sel memory kita, sel limfosit kita yang ada sel memory tu, sel memory tu cakap, tu orang jahat. So dia terus attack. Maksudnya tak sempat badan awak nak sakit, asalkan masuk satu je, kita punya antibody dah terus attack. Sebab itu kita kata itu adalah keimunan semula jadi aktif. Okay, now kalau lah kita kata keimunan semula jadi pasif, keimunan semula jadi pasif, ini adalah sementara sahaja. Pasif tu diam je, kita dapat antibody daripada luar. Apakah contoh keimunan semula jadi pasif? Contohnya adalah susu ibu. Dalam susu ibu ada antibody. So antibody tu daripada luar. So selagi bayi tu menyusui ibu, dia dapatlah antibody. Tapi takkanlah dia nak menyusui ibu dia sampai besar. So sampai 2 tahun dia dapat antibody. Once dia stop, dia tak ada antibody. So pasif tu maksudnya antibody tu dari luar. So far sampai sini faham tak? Hari ni dry sikit lah, saya je cakap. Boleh faham tak? Faham. Boleh. Okay. Now, so kita ada keimunan buatan. Okay, now bila kita kata keimunan buatan, buatan ni, saya ulang lagi sekali, buatan ni dia melibatkan suntikan. Okay, kalaulah kita kata sebagai buatan dia melibatkan suntikan. Sekejap, suntikan. Okay, now suntikan ni ada sejenis suntikan kita paksa limfosit tu hasilkan antibody, which is kita suntik pakai vaksin. Sekarang yang awak cocok dengan vaksin COVID-19 tu sebenarnya awak nak dapat keimunan mana satu? Keimunan buatan aktif. Sebab kita pakai vaksin. Apa vaksin tu buat? Vaksin tu sebenarnya adalah patogen yang dilemahkan. Contohnya kita masuk antigen benda asing luar, kita nak paksa antibody COVID-19 tu dihasilkan. Tapi kenapa kita kata vaksin ni bagus? Sebab kita suruh limfosit kita hasilkan antibody. Tetapi antibody tu lawan antigen yang lemah. Yang confirm kita menang. Okay. So basically kalaulah ada betul-betul COVID-19 yang masuk dalam badan awak, badan kita dah ada sel memory. So bila dah ada sel memory, kita terus baik. Kita terus shoot tinggi. So biasanya kalau awak tengok kat sini, ini vaksin tau. Ini hari tu awak suntikan pertama. Suntikan pertama kita dah ada hasilkan antibody. Tetapi kita tak kata awak kebal lagi. Kenapa? Sebab kita nak antibody tu melepasi aras keimunan. Sekarang antibody untuk vaksin yang pertama baru kat bawah ni. So awak perlukan suntikan yang kedua. Bila suntikan yang kedua, kita nak push antibody tu melepasi aras keimunan. Bila dia melepasi aras keimunan, okay, kita kata awak dah kebal, awak dah imun. So, yang suntik vaksin tu adalah jenis keimunan mana satu? Keimunan buatan aktif. Atau orang kata aktif buatan. Mana-mana pun boleh. Okay, now katakanlah kalau pasif ni adalah pakai suntikan. Yang ini biasanya cocok vaksin ni sebelum sakit. Kalaulah anti-serum ataupun serum, kita suntik orang tu masa dia sakit. Contohnya dia kena patuk ular. Kalau dia kena patuk ular, kita akan suntik, awak pergi jumpa doktor kan, ataupun awak kena gigit dengan binatang liar. So awak akan pergi jumpa doktor akan terus suntik dengan anti-serum. Anti-serum ni bezanya sikit dengan patogen, bezanya dengan vaksin. Dalam anti-serum ada antibody. Senang kata saya cakap macam ni lah, tiba-tiba lah saya kena patuk ular. Saya pergi jumpa doktor akan terus bagi saya anti-serum. Kenapa anti-serum? Sebab dalam anti-serum ada antibody. Maksudnya, saya tak payah tunggu limfosit tu hasilkan antibody. Sebab kalau saya tunggu limfosit tu hasilkan antibody, saya takut saya dah mati dulu. So basically bila kena patuk ular atau apa-apa serangga yang buas, binatang yang buas, so doktor akan suntik kita dengan anti-serum. Kenapa? Dalam anti-serum ada antibody. Apa kebaikan anti-serum tu ada antibody? Tindakannya cepat. So maksudnya bila dah masuk dalam tu dah ada antibody, so kita boleh lawan antigen atau patogen tu. So kita cepat baik.
Tapi keburukan, kita suntik dengan antiserum, dia akan jatuh balik. Maksudnya, keimunan jenis buatan, okey, buatan, apa-apa buatan, awak nampak ini buatan, ini buatan, cuma bezanya ini pakai suntikan, yang ini tak ada suntikan, bezanya dia tidak kekal. Ini tak kekal. Ini pun sama tak kekal. Sebabnya dia lama-lama akan jatuh. Sebab tu kalau orang kena patuk ular, katakanlah saya kena patuk ular bulan ni. Tahun depan saya kena patuk ular lagi. So every time kalau saya kena patuk ular, saya kena ambil antiserum. Sebab keimunan tu tak tahan lama. So far sampai sini faham tak? Faham. Okay, so saya faham. So saya ulang slow-slow. Yang ini dalam buku awak, buku teks awak. Itu tadi nota saya tau. Now, dalam buku teks, okay, kita pecahkan keimunan ni ada 2 jenis. Tadi adalah keimunan aktif, satu lagi keimunan pasif. So, keimunan aktif, okay, keimunan aktif, kita ada 2 jenis. Satu adalah semula jadi, satu adalah buatan. Antara keimunan aktif semula jadi dengan buatan, mana satukah yang melibatkan suntikan? Semula jadi ke buatan? Buatan. Yes. Buatan. Terima kasih Mas Zicing. Buatan. So dalam buatan ni dia suntik adalah vaksin. Again, vaksin ni apa? Patogen yang lemah. Vaksin ni buat apa? Vaksin ni buat kita main tipu. Kenapa saya kata main tipu? Bila awak suntik vaksin, yang kita masukkan tu adalah antigen yang lemah. So bila antigen yang lemah, pertempuran antara antibody dengan antigen tu of course lah menang mudah, senang. Tetapi kalau lah awak kata saya tak nak suntik vaksin cikgu. Saya nak make sure badan saya tu just melakukan keimunan aktif semula jadi. Which is boleh je. Tapi masalahnya nanti antigen yang masuk tu adalah antigen yang hebat gila. And then dia kena lawan antibody. So pertempuran tu akan jadi sengit sangat. Kalau dia sihat, so dia dapatlah keimunan tu. Kalau lah antibody tu tewas, dia boleh menyebabkan kita mati. So senang kata, kenapa kita suntik vaksin? Sebenarnya betul, setiap orang, sistem pertahanan badan orang adalah tak sama. Ada orang yang high risk, contoh high risk yang ada penyakit masalah respirasi ataupun dia ada BMI, dia obese. Biasanya orang yang ada high blood pressure, ada diabetes, yang obese, dia punya keimunan badannya adalah lemah. So katakanlah orang yang begitu, awak tak nak suntikkan vaksin, dia akan menyebabkan orang tu dahlah sistem pertahanan badannya memang lemah. Maksudnya dia punya limfosit dia, antibody dia lemah. Bila dia lawan antigen atau COVID-19 yang terlampau hebat, kita takut dalam pertempuran antara antigen dengan antibody tu, kita takut antibody tu kalah. Bila kalah, dia boleh menyebabkan kematian. Sebab tu, kalau awak perasan, masa kita suntik vaksin, kita akan suntik dulu orang yang high risk, yang umur 50, yang ada penyakit diabetes. Sebab biasanya orang yang begitu, dia punya sistem pertahanan badannya adalah lemah. So kalaulah COVID-19 yang betul-betul kuat tu datang, pertempuran antara COVID-19 which is antigen dengan antibody tu adalah terlampau sengit. Tetapi kalau kita suntik vaksin, pertempuran tu adalah yang senang nak menang. Sebab vaksin tu adalah antigen juga. So antigen akan lawan vaksin, akan lawan antibody. Tapi masalahnya antigen tu adalah antigen yang paling lemah. So maksudnya antibody tu senang je nak lawan. Dia punya efek, dia punya kesan vaksin tu taklah terlampau teruk macam orang kena sakit. Maksudnya kalau orang yang kena COVID-19, sometimes kadang-kadang kena masuk oksigen whatsoever and then dia punya oksigen content dalam badan dia adalah sikit. Tetapi kalau orang suntik vaksin, dia tak macam tu. Tetapi, of course lah saya Cikgu Bayu, saya support vaksin. Tapi ada orang yang tak mampu divaksin sebabnya dia allergic terhadap antigen tu. Which is ada. Okay, now saya nak bagi tahu awak kenapa kita kerajaan nak suntik vaksin secara beramai-ramai, sebab kita cuba nak elakkan COVID-19 ni, virus tu boleh bermutasi lebih teruk. Senang kata macam ni, kalau orang kena suntik vaksin, bila dia dapat kena juga COVID-19, dia mudah baik. Bila dia cepat baik, maksudnya macam ni tau, kalau orang tak kena vaksin, mungkin dalam masa 14 hari, dia sakit 14 hari. Tetapi kalau orang yang suntik vaksin, dia sakit dalam masa seminggu. Masa tu pendek.
Okay, now kenapa masa tu sangat penting? Sebab kalau orang tak suntik vaksin, masa dia punya jangkitan adalah 14 hari. Dalam masa 14 hari tu, virus tu boleh bermutasi menjadi lebih teruk, menjadi lebih hebat. Sebab tu kita nak suntik vaksin, sebab kalau orang tu sakit pun, dia punya masa tu adalah pendek. Bila masa tu pendek, kita tak bagi chance dekat COVID-19 tu untuk bermutasi menjadi lebih hebat. Tapi masalahnya, vaksin ni, imunisasi ni, suntikan ni adalah satu kerja society, sekelompok. Kita nak dapat keimunan herd immunity, which is I cannot remember in Malay what do we call. Keimunan berkelompok. Kita nak dapat keimunan berkelompok ni, macam payung untuk satu society, kita perlukan semua orang suntik. Okay, payung tu, kita nak semua orang suntik. Tapi masalahnya, kalau ada sekelompok tak nak suntik, payung tu tetap lopong. Maksudnya sekarang, herd immunity, awak nak bayangkan macam payung, kita semua kat bawah tu. Tapi kalau ada orang tak nak suntik, dia lopong ke atas. Bila lopong, kita bagi chance juga COVID-19 tu untuk masuk. So itu adalah orang kata yang dimasukkan sebagai herd immunity. Dan herd immunity ni penting adalah kita nak tolong orang yang tadi ada seorang, saya kata ada orang dalam katakanlah dalam 100,000 ada 2 orang memang tak boleh vaksin. Sebab kalau dia cutuk vaksin dia boleh kena sesak nafas, which is benda tu betul. So katakanlah semua orang suntik vaksin, tapi ada 2-3 orang, dia still boleh cover orang yang tak boleh suntik vaksin. Sebab untuk vaksin COVID-19, budak bawah 12 tahun tak boleh suntik. Betul tak? So sekarang kita nak suntik, kita nak cuba protect, nak buatkan payung herd immunity kepada orang-orang tak boleh suntik. Maksudnya kita nak cuba cepat cover, tak nak COVID-19 tu merebat terlampau lama. Tapi masalahnya benda ni adalah susah sikit lah, struggle sebab ada orang anti-vaksin cakap macam tu macam ni. Tapi saya pun tak pastilah tu. Tapi kalau saya kata saya penyokong vaksin, bukan saya pun taksub. Maksud saya bukan saya tak percaya. Saya percaya Allah tu yang, Tuhan tu bagi tu penyakit dan Tuhan tu penyebab. Boleh menyebabkan yang akan heal. Tapi dalam Islam pun saya rasa dalam agama pun ada cakap kita kena berusaha. If I'm not mistaken, ustazah saya pun ada cakap, kita tak boleh berdoa je, kita kena ada usaha. Contohnya macam, saya rasa kalau korang, macam ada rumah kan kita tak nak masuk pencuri. So, boleh tak kita just buka je pintu tu? Tapi kita hanya berdoa, janganlah pencuri masuk. Tak boleh kan? So basically anything in this world kita kena ada usaha. So basically, dan satu lagi usaha tu kita kena tanyalah pada orang pakar. Kalau pasal perubatan, kita kenalah percaya doktor. Kalaulah kereta kita rosak, kita kena percaya mekanik. Kalau kita nak pasal ilmu agama, kita kena percaya ustaz. Kita kena percaya orang yang arifnya, orang yang arif. Tapi saya tak tahulah nak cakap macam mana orang anti-vaksin tu cakap dia punya, what do we call kita tak tahu anti-vaccines punya, what do we call facts. Sebab tu saya ulang lagi sekali, sebab tu awak mesti ada critical thinking. Bila you guys ada critical thinking, korang boleh tahu mana satu yang logik, mana satu tak logik. Dan biasanya orang yang critical thinking, yang ambil aliran STEM, nampak tak saya pejuang STEM kan? Pejuang aliran STEM ni, biasanya kita orang sains ni, kita berdasarkan berdasarkan fakta, statistik. Bukan berdasarkan testimoni. Saya ulang lagi sekali tau. Saya ulang lagi sekali. Awak jangan terpedaya dengan testimoni. Testimoni dan data statistik adalah berbeza. Awak tahu tak testimoni tu dia orang boleh fake, tak mana-mana dia main WhatsApp, entah orang yang sama, kononnya dia makan ubat tu, dia boleh jadi sihat, boleh jadi kuat. Awak tahu tak testimoni tu boleh, bukan satu data saintifik. Sedangkan kalau doktor anything kalau dalam bidang perubatan dia pakai data statistik. Sedangkan kita nak ambil vaksin tu pun dia ada dos yang sesuai untuk setiap orang. Sedangkan dia nak cucuk awak pun dia kena fikir dari segi statistik mana satu yang kurang. So bezanya testimoni dengan data science. Data science kita berdasarkan memang professionally. Macam korang buat eksperimen data, daripada data tu kita tak say. So kalaulah kita orang sains, tolonglah jangan buta-buta korang just percaya pasal testimoni. Biasanya awak perasan tak kalau orang jual ubat alternatif pakai testimoni? Cuba awak minta dia data. Dia tak ada data kan. Lepas tu semua dia cakap doktor bagi ubat buat bahan kimia. Sedangkan awak tahu tak madu tu pun bahan kimia. Percaya tak saya kata madu tu bahan kimia? Madu bahan kimia kan? Madu fruktosa kan? Fruktosa. So everything in this world sebenarnya ada bahan kimia, cuma bahan kimia tu adalah bahan kimia semula jadi ataupun
Sintetik. Alright, so bebel je kan. So basically awak just ingat dekat situ. Anything kita kena berdasarkan fakta. So, ini kita dah ada tadi keimunan pasif. Pengimunan ni adalah ni, saya nak ambil satu ni, nanti saya ambil satu contoh anak saya punya kot. Kalau saya ada lagi, kalau adik-adik awak ada lagi, awak try snap ni ha. Imunisasi terhadap vaksin. Kan dia ada, kalau awak ada adik kan dia ada, bulan nanti dia berapa bulan kena suntik, berapa bulan kena suntik, 6 bulan kena suntik. Kan ada jadual, buku pink. Ya, buku pink. Ada. Boys pun pink ke? Bukan, kalau boys tu buku dia warna biru ke? Biru. Ke zaman korang buku pink je? Kalau anak saya lelaki warna biru, yang perempuan tu warna pink. So ada satu vaksin tu yang kerajaan baru bagi, namanya pneumococcal tau. Korang tak ada anak lagi macam saya satu cikgu bio, saya memang baca lah. Macam anak saya dulu saya hantar pergi taska. Biasanya kat taska ni dekat nursery. Biasanya nursery ni ada banyak penyakit. Dan dia penyakit ni biasanya ada satu virus tu dia suka attack paru-paru. So biasanya kalau anak saya masuk taska, saya akan suntik vaksin tu, masa tu tak bagi dekat kerajaan. Saya kena pergi kat swasta, namanya vaksin tu adalah untuk pneumococcal. Masalah dengan pneumococcal ni, kalau virus pneumococcal tu attack anak saya, dia boleh menyebabkan anak saya pekak. Dan juga dia ada terencat sebab virus. Dan saya tahu nursery tu adalah Lombok, ramai orang kalau budak-budak sakit pun duduk situ kan. So biasanya sebelum anak saya hantar pergi taska, saya akan suntik pneumococcal punya vaksin. Pneumococcal tu mahal tau. Satu suntik, anak saya kalau bawah 2 tahun kena suntik 3 kali. Satu suntikan 180, 180 kita bundakan jadi 200. 3 kali suntikan nak 600. Sekarang kerajaan, if I'm not mistaken, dia start daripada tahun lepas, dia bagi suntikan pneumococcal tu yang kalau kat luar korang ambil harga dia 600, dia bagi for free. Dulu kerajaan kita tak buat sebabnya benda tu mahal. Tapi masalahnya ramai sangat budak dah sekarang kena infection dekat paru-paru, dekat otak. So dia bagilah vaksin yang pneumococcal. Itu baru, anak saya tak rasa. Semua anak saya 3 orang, semua saya bagi kat swasta. So basically vaksin tu sebenarnya dia mahal. Kalau korang pergi kat kerajaan, korang free je dapat. Okay, anak rambut, anak tekak. Okay, so saya nak cakap tu lah. Saya bukannya nak promote. Nanti kalau ada, cikgu ni promote. Tapi that is science kan. So saya just bagi tahu awak and then nanti awak buatlah research sendiri. Okay, now kita tengok dekat sini tau. Ini adalah keimunan pasif. Tadi saya kata apa beza keimunan pasif dengan keimunan semula jadi? Keimunan aktif. Apa beza keimunan pasif dengan keimunan pasif dan juga aktif? Sorry, keimunan ada 2. Satu keimunan aktif, satu keimunan pasif. Apa beza pasif? Tahan lama dengan tak tahan lama kan? Yes, mana satu yang tahan lama? Aktif ke pasif? Aktif. Yeah, kalau pasif tak tahan lama. Very good. Kalaulah pasif ni kita pecahkan kepada 2. Satu adalah semula jadi, satu lagi adalah buatan. Okey, katakanlah saya kena patuk ular ataupun saya kena, korang pernah tak dekat korang kena paku karat? Macam korang jalan-jalan terkena paku karat atau accident, kadang-kadang orang, kalau kena paku karat tu sebenarnya kalau korang pergi jumpa doktor, doktor akan suntik tau. Korang teka, kalaulah saya dah sakit, tiba-tiba saya jalan, saya tak tahu macam mana, paku tu tusuk kat tapak kaki saya sakit. Kalaulah awak doktor kan, saya dah sakit ni, kaki saya tadi kena paku karat tu kan. Kalaulah awak doktor, awak nak suggest kat saya, awak kata dengan saya cikgu patut ambil suntikan mana? Awak nak suggest kat saya vaksin ke atau anti-serum? Anti-serum. Yes, kenapa anti-serum? Sebab dia punya efek cepat. Yes, sebab saya tengah sakit. Okay, so awak nampak tak beza? Kalaulah tengah sakit, kita nak cepat baik, kita suntik dengan anti-serum. Tapi kalaulah vaksin, masa awak tak sakit. Sebab tu awak ingat tak kalau ada kawan awak yang baru kena kuarantin ataupun dia tengah COVID, tengah positif COVID, kan dia tak kena suntik vaksin. So biasanya satu, vaksin ni kita suntik masa sebelum sakit. Sebab tu kalau budak kecil kan, baby kalau dia pergi jumpa doktor dia akan suntik, dia akan ambil temperature dulu, make sure dia tak sakit. So maksudnya biasanya vaksin ni kita suntik adalah sebelum. So senang kata vaksin tu adalah untuk prevention.
untuk mencegah. Tapi kalau lah anti-serum tu adalah untuk merawat. So ini dalam buku teks awak tau. Okay. Now, apakah persamaan dan perbezaan antara keimunan aktif buatan dengan keimunan pasif? So kalaulah persamaannya dua-dua ni adalah untuk melindungi badan, untuk melawan penyakit. Dua-duanya melibatkan antibody. Okay. Now, dua-duanya kalau awak nampak saja sini buatan, dua-duanya melibatkan apa? Kalau buatan je dia melibatkan apa? Suntikan. Yes, very good. Sebab tu kalau keluar soalan, awak tengok graf tu kat bawah dia ada suntikan, awak tahu ini mesti buatan. Nampak je, awak mesti tengok kat bawah. Kalau dia ada perkataan suntikan, itu buatan. Lepas tu, awak tengok satu tips, awak tengok kalau aras antibody tu masih lagi, ini walaupun dia jatuh, dia masih lagi di atas aras keimunan, awak tahu ini mesti aktif. Kalau awak nampak suntikan, ini mesti buatan. Kalau awak nampak perkataan antibody ni masih lagi tinggi, ini mesti aktif. Tetapi kalau awak tengok dia naik. Tak, second dose pun dia naik. Tapi tiba-tiba tengok dia di bawah aras keimunan kan. Kat sini kat bawah ni kan. So awak ingat ini mesti pasif. So kesimpulannya daripada graf awak dah boleh tahu dia keimunan apa. Kalau dia ada perkataan suntikan kat bawah itu buatan. Tapi masalahnya buatan ada dua. Satu adalah buatan yang aktif, satu lagi buatan yang pasif. Macam mana awak nak tahu buatan tu aktif dan pasif? Satu lagi tips, awak tengok dekat ke perkataan antibody. Kalau masih tinggi begini, ini mesti aktif. Kalau dia drop and then dia jatuh, itu mesti pasif. So sampai sini boleh faham tak? Boleh. Alhamdulillah. So kalau dekat sini antibody, awak nampak kat sini. Okey, ini adalah dia punya perbezaan. Okey, now saya nak bagi kerja ni sebenarnya. Tapi saya rasa saya tak nak bagi kumpulan lah. Saya nak bagi kumpulan yang korang suka. So basically projek guru muda hari tu saya rasa kita pecah-pecahkan tapi banyak sangat konflik lah kat situ which is hadoi kan. Saya nak habiskan ni. Okay, sebelum tu saya nak cerita pasal AIDS sikit. AIDS ni adalah sistem, awak tahu tak beza HIV dengan AIDS? You guys tahu tak apa beza antara HIV dan AIDS? Tak. Nama dia. Tidak tahu. Okay, now kalau lah mula-mula kita akan cakap orang tu sebagai, katakanlah virus HIV tu masuk dalam badan, awak tak akan cakap orang tu sebagai dia menghidap AIDS. Awak akan cakap dia sebagai HIV positif. Kalau orang HIV positif ni sebenarnya awak nampak fizikal dia normal, tetapi dalam badan dia ada virus HIV. Tapi virus HIV tu sikit. So senang kata, awak tak boleh nak terus cakap orang tu kena AIDS. Biasanya kita akan cakap mula-mula HIV positif. Apakah itu HIV positif? Maksudnya dalam badan dia ada virus HIV. Dan masalah dengan virus HIV, once dia masuk dalam badan awak, dia tak akan keluar. Tak ada apa-apa ubat pun yang boleh matikan virus HIV. So forever dia akan jadi HIV positif. Tetapi saya nak bagi tahu awak, which is 10 tahun yang dulu. Masa zaman saya kecil, orang yang ada HIV positif ni biasanya jangka hayatnya tak lama. Kita ada satu ubat yang kita panggil dia sebagai antivirus. Antivirus ni, dia boleh menghalang daripada virus itu membiak dengan lebih banyak. Antivirus ni, dia tak boleh bunuh virus HIV. Antivirus ni boleh bunuh virus lain. Tapi untuk HIV, senang kata kalau ubatan tu biasanya orang HIV positif dia akan ambil antivirus. Tetapi antivirus tu hanya dapat menolong daripada virus tu membiak lebih banyak. Tapi dalam badan dia tetap ada HIV. So senang kata HIV ni once masuk dalam badan awak dia tak akan keluar-keluar. Cuma kita boleh kontrol HIV tu daripada merebak banyak dengan ambil ubat jenis antivirus. Kalau HIV ni terlampau banyak hingga dia melumpuhkan awak punya sel darah putih awak, sel darah putih, dia spesifik tahu HIV ni, bukan sebarang sel darah putih. Dia ambil sel darah putih jenis
limfosit tapi bukan sebarang limfosit. Dia ambil limfosit T. Masalah limfosit T, dia kerja dia serang. So, bila limfosit T ni tidak berfungsi, antibody pun tak dapat dihasilkan. Antibody. So, HIV ni sangat menakutkan sebab dia attack sel tapi bukan sebarang sel. Dia sel darah putih jenis limfosit T. Masalahnya jika limfosit T tidak dapat dihasilkan, antibody juga tak dapat dihasilkan. So, kalau orang ada HIV positif, dia akan makan antivirus. Bila masa kita panggil dia sebagai AIDS, apabila habis sel darah putih dalam badan tu, habis dimusnahkan oleh HIV. So, bila dia dah melumpuhkan sistem pertahanan badan dengan cara sel darah putih tu habis dan mati, barulah kita kenali orang itu sebagai penghidap AIDS. Boleh nampak beza tak? Okey. Nah, virus ni dia boleh merebak melalui banyak cara. Kalau contoh virus COVID-19 ni dia boleh merebak melalui airborne. Sebab tu kalau saya memberi cadangan, kalau you guys nak makan kat luar, cadangan saya jangan makan dekat dalam tempat aircon. Saya rasa sekarang jangan tempat aircon. Kalau diberi peluang, korang makan kat kedai mamak ke whatever, kalau lah lagi elok sebenarnya korang makan kat luar. Tapi kalau korang makan fancy punya kafe, biasa kat dalam aircon kan. So biasanya, tapi kalau biasa fancy kafe tu normally dia tak ramai orang. Tapi senang kata macam mana, kafe yang bagus sebenarnya yang korang, kalau orang jenis paranoid, kafe yang bagus sebenarnya kafe yang terbuka. Korang makan kat open air. Sebab masalah COVID-19 dia boleh merebak melalui airborne. So korang carilah tempat-tempat yang makan terbuka. So chances COVID-19 tu nak kena kat awak adalah kurang sikit. Bukan tak ada, kurang sikit. Macam if I'm not mistaken, virus COVID-19 jenis yang varian Delta, dia boleh merebak dalam masa beberapa saat. Betul tak? Kalau korang duduk dalam tempat yang sama. Sebab korang dia ada dekat dalam udara kita. Tu yang scary dia sikit kan. Now, so kita nak tengok ni kan. HIV ni dia adalah virus kurang daya tahan penyakit. Nama bahasa Inggeris dia nanti korang cari sendiri. Okay, now pengidap HIV ni biasanya dia akan kacau limfosit. Tadi saya dah cakap, memusnahkan limfosit. Okay, mula-mula dia tak tunjukkan simptom sebab limfosit dia masih lagi banyak. Tetapi bila dia dah menyerang, sistem keimunan dah drop, barulah kita panggil dia sebagai orang tu mengidap AIDS. Bila dia dah ada AIDS, sistem pertahanan badan dia habis, shutdown. Dia demam sikit pun dia boleh meninggal. So, apakah simptom-simptom dia? Simptom dia, ni limfosit T. So, ni boleh baca. Saya tak pergi nota kan, nanti saya bagi. Okay, now, so dia punya simptom adalah penyakit kulit, jangkitan sistem pernafasan, cerit-berit, batuk kering, jangkitan kuman pada otak dan juga kulat dan akhirnya meninggal dunia. Tetapi saya nak cerita, virus HIV ni boleh merebak melalui bendalih badan. Kecuali ILU. Maksudnya kalau korang berpeluh, kecuali ILU dan peluh. Kalau korang peluk orang yang HIV positif, korang takkan kena. Kalau korang share makanan yang sama, korang takkan kena. Tetapi dia boleh merebak melalui bendalih lain. Contohnya kalau buat hubungan seks, darah, seks dan darah biasanya. Seks dan darah. ILU, peluh tak ada. So macam bendalih pemindahan cecair, selain daripada tadi saya cakap buat hubungan seks kan. Hubungan seks, darah, susu ibu pun tak boleh. Sebab tu kalau lah saya nak cakap tadi kan pasal virus HIV, saya lagi 10 minit. Virus HIV ni tadi kan kita kata dia boleh kontrol melalui antiviral kan. Saya nak cerita pasal bagusnya antivirus. Masa zaman saya sekolah dulu, which is dah lama, ramai tau ibu-ibu suri rumah ni kena HIV positif. Kenapa? Sebab kadang-kadang ada, sebab tu korang kena loyal dengan pasangan tau. Korang kena setia dengan pasangan. Okay, maksudnya yelah, maksudnya kalau dalam kes dulu-dulu, kenapa suri rumah ni banyak kena? Bila suami dia tu tidak faithful tu tidak, apa kita kata, tidak jujur, dia ada affair dengan orang lain dan orang tu ada penyakit HIV, lepas tu dia buat hubungan seks dengan isteri dia di rumah, and then isteri dia kena. Lepas tu bila isteri dia kena, and then isteri dia pregnant. Bila isteri dia pregnant, and then anak dia dilahirkan tu adalah ada HIV. Masa zaman saya kecil dulu, masa zaman saya sekolah, actually kan, banyak tahu anak-anak rumah-rumah anak yatim yang menjaga budak-budak yang HIV positif. Kesian tau, budak tu lahir je memang dah HIV positif. Tetapi disebabkan ada antiviral,
bayi yang dilahirkan HIV positif tu dah kurang. Okay, so macam mana? Yang ni saya suka tau. Sebabnya nak kurangkan diskriminasi pada orang pengidap HIV. Sebab kadang-kadang macam ibu tu bukan salah dia. Suami dia tak faithful, buat hubungan seks entah dekat siapa-siapa. Lepas tu dia buat hubungan seks dengan isteri dia kena. Sedangkan isteri dia tak bersalah. So, disebabkan ada antiviral ni, kita dapat kurangkan bilangan anak-anak yang lahir HIV positif. Dengan cara macam mana? Bila ibu tu HIV positif tu mengandung, ibu tu, doktor akan bagi ubat antiviral. So maksudnya, ubat antiviral tu masa ibu tu mengandung, ibu tu kena makan ubat tu make sure virus tu tak merebak. Kemudian Tuhan ni maha kaya, kan bila ibu mengandung kita ada plasenta. So plasenta tu dia boleh memisahkan darah anak dan darah ibu. Tapi the chances is still there. Tapi kalau dia ikut cakap doktor, dia makan antiviral, so anak tu virus daripada HIV ibu tu tak dapat transfer pergi ke anak yang dalam kandungan dengan antiviral. Lepas tu, kalau ibu tu HIV positif, dia makan antiviral. Dan satu lagi kan tadi disebabkan ada bendalih. Tapi ibu tu yang mengandung tu dia tak boleh bersalin normal. Sebab bila bersalin normal, kita takut bila anak tu lahir secara normal, anak tu boleh tertelan bendalih daripada ibu kan masa dia meneran tu. So biasanya kalau ibu tu HIV positif, dia ada hilang 2 privilege lah sikit. Tapi anak tu selamat. Pertama, dia tak boleh bersalin normal. Dia kena caesar. Sebab bila caesar, doktor boleh kontrol. Boleh caesar. Kedua, ibu tu tak boleh menyusukan anak. Sebab kalau dia menyusukan anak, virus HIV itu boleh dipindahkan. So kesimpulannya, virus HIV boleh dipindahkan melalui bendalih badan. Contoh bendalih badan, saya kata adalah macam semen. Rasanya semen ya. Semen tu air mani, and then darah, kemudian susu ibu, macam buat hubungan seks, of course ada bendalih, so dia boleh dipindahkan oleh bendalih badan yang itu kecuali peluh dan juga air liur. So, kalau awak tengok kat sini kan, ini adalah cara-cara penyebaran HIV. Penyebaran HIV tengok, melalui pemindahan cecair. Ni saya dah cakap dah. Hubungan seks, sebab bila hubungan seks dia ada melibatkan cecair. Pemindahan darah, of course lah, sebab dia adalah darah. Jarum suntikan tercemar, of course lah, sebab tu jarum tu ada darah yang dia masuk dalam badan awak, so dia boleh kena. Okay, so yang ini adalah penyuntik dawat tetu. Biasalah tetu pakai jarum kan. Okay, so macam mana nak cegah? Janganlah buat hubungan seks, so setialah pada pasangan awak yang satu. Okay, so jangan pakai jarum pakai buang. So ini tadi saya dah kata HIV positif perlu ambil antiviral atau antivirus. So ini tadi saya kata dapat dikurangkan mengandung bersalin dan dia kena dibedahkan dan dia tak boleh menyusukan anak. Anggota kesihatan ni biasanya dia kena mematuhi peraturan. Maksudnya, yelah kena pakai jarum semua tu. Simptom-simptom. Ni adalah rawatan. Tahukah anda sebenarnya ramai tak orang yang ada HIV positif dekat Malaysia dan kebanyakannya kadang-kadang ada warga asing pun kena. Tapi diorang masih lagi suka kat Malaysia adalah disebabkan dia masih boleh dapat ubat tu. Senang kata kita Malaysia, saya bukan nak promote tau. Kita Malaysia walaupun kita ada banyak kurang, we have lots of flaws, tapi sebenarnya kita punya sistem kesihatan kita bagus, macam antiviral, macam katakanlah orang yang warga asing yang bekerja kat sini kan, walaupun diorang kena bayar, katakanlah diorang HIV positif, diorang kena bayar ubat antiviral, diorang masih lagi mampu. Kalau dekat negara diorang punya sistem perubatan atau kesihatan, dekat sana ubat tu terlampau mahal. So therefore, dekat warga asing ni, dekat Malaysia, walaupun kena bayar tapi dia masih lagi mampu. So basically dan satu lagi dia ada. So basically sebenarnya kita punya sistem kesihatan kita okey. Adalah hiccup sana dan sini which is benda tu adalah biasa. So lupus ni saya cerita lain kali. So itu sahaja. Sebelum tu saya nak laju. Okay, saya nak bagi soalan ni, you guys. Okay, soalan ni saya bagi, saya nak buat 2 kumpulan. Ho dengan how saya pecah saya buat 2 kumpulan Mazicing 1 kumpulan, Ho 1 kumpulan, saya buat 5 je kumpulan. Ho, Mazicing, Mazrin Adia, Nabil, Afwan, Faiz Hakimi nak ke? Faiz Hakimi boleh ke? Afwan rasa Faiz Hakimi boleh ke? 5 je lah. 5 Okay, so yang ni saya bagi soalan nombor 4 ni Mazrin. Okay, ini adalah Mazrin.
Ni soalan nombor 4 ni Mazrin. Kemudian soalan nombor 5 ni how. Soalan nombor 5 how. Soalan nombor 6 Ho. Ho pilih ahli sendiri Ho. Tak kisah. Nak pakai ahli lama pun boleh. Bukan Ho. Mazicing. Kemudian HIV Afwan Afwan ambil ni B B dengan C. Ni Afwan. Nabil mana Nabil? Nabil sikit lah. Nabil tak masuk pun kena ni. Macam mana ni? Nabil ni Okay, ini Nabil. So ahli saya macam mana nak cakap, Nabil ni senang sangat ke? Tak apalah, Nabil dia kita bagi senang lah kan. So ahli tu saya bagi freedom untuk korang ni. Alright, so itu sahaja. Saya minta maaf atas segala kekurangan dan saya minta maaf, saya bebel. Ambil yang baik-baik je, yang tak baik tu jangan simpan dalam hati. Okay, saya pun manusia biasa yang ada perasaan.